Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum untuk fasa 2. Nama saya Hafizah binti Zulkifli daripada PISNP Jun Pendidikan Khas 1. Okey, seterusnya untuk pengenalan. Nama diberi Hafizah binti Zulkifli. Saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin untuk pensyarah penyelia bagi pendidikan khas Puan Zizawati binti Fauzi, dan untuk efektif Puan Rozana Elias Umi Khartoum Sahul Hamid. Untuk guru pembimbing saya ialah Encik Azrin Bihyaya dengan Puan Romi Zaihani binti Muhammad Yusof. Dan bilangan murid yang saya telah ajar iaitu untuk pengurusan diri menggunakan DSKP tahun 1 ada 9 orang murid, dan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu menggunakan DSKP tahun 2 terdapat 8 orang murid. Okey, untuk ni merupakan isi kandungan saya. Okey, ada 5 semua. Kita terus kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diaplikasikan di sekolah. Okey, ini adalah saya kemukakan 4 pengetahuan dan kemahiran yang perlu diaplikasikan. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi, iaitu bertutur dengan pelbagai nada, suara yang jelas, intonasi yang sesuai serta menarik, dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap keupayaan murid. Seperti mana untuk murid pendidikan khas, perlulah menggunakan penggunaan bahasa yang mudah dan senang difahami untuk mereka, dan menggunakan laras bahasa yang tidak terlalu tinggi. Dan untuk yang kedua, kemahiran pedagogi, iaitu penerapan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, seperti contoh yang digunakan di kelas saya iaitu susun atur meja dan penggunaan TMK, dan pegangan terhadap 3 domen amalan profesionalisme keguruan, iaitu diri, profesion dan sosial keguruan. Dan untuk yang ketiga, pengurusan dalam bilik darjah, iaitu konsep dalam pengurusan bilik darjah yang efektif tu mampu membantu guru mengawal murid dengan baik, iaitu dengan tindakan susulan yang strategik semasa menghadapi murid yang bermasalah. Jadi seseorang guru tu perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan murid supaya tahu bagaimana menghadapi dan memilih strategi yang sesuai untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Dan yang keempat, untuk pengurusan kurikulum, iaitu guru tu membantu iaitu dalam pengurusan kurikulum ni membantu mengetahui tugas dan tanggungjawab guru dalam melaksanakan kurikulum dan memahami prosedur pelaksanaan kurikulum di sekolah dengan betul. Sebagai contoh, di sekolah saya kurikulum dijalankan pada waktu pagi. Okey, seterusnya ini ialah saya kemukakan terapi yang telah saya gunakan, iaitu terapi cara kerja, seni, pertuturan, muzik dan psikomotor. Contohnya untuk terapi cara kerja, saya menggunakan gunting. Jadi pelajar tu, murid-murid perlu menggunting kertas dan perlu menampar kertas tersebut di tempat yang telah disediakan. Dan ada juga terapi untuk seni, iaitu aktiviti bunga matahari. Jadi pelajar akan buat bunga matahari ni menggunakan kertas warna dan akan mengekspresikan emosi diri melalui subjek pengurusan diri, iaitu emosi diri. Dan ini adalah terapi pertuturan menggunakan aktiviti bubbling dan nyanyian. Okey, seterusnya untuk pentaksiran. Saya telah menggunakan beberapa pentaksiran. Yang pertama saya gunakan iaitu ujian diagnostik. Saya telah melakukan ujian diagnostik pada minggu kedua berpraktikal. Inilah contoh ujian diagnostik. Untuk kuis dan permainan, saya antara salah satunya saya telah gunakan permainan silang kata, iaitu murid perlu mencari perkataan tersembunyi. Contohnya di sini aktiviti anggota badan. Jadi murid contohnya perkataan untuk perkataan mata. Jadi murid perlu mencari dalam silang kata tersebut. Seterusnya untuk lembaran kerja dan lisan. Lisan ni murid tu perlu menyebut dan mengeja perkataan yang telah saya paparkan ataupun suku kata yang telah saya paparkan. Dan seterusnya saya juga menggunakan senarai semak. Contohnya berkaitan dengan bahasa Melayu, mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu keluarga, tentang keluarga. Iaitu contohnya yang nombor 1, murid perlu menyebut nama bapa, nama emak, nama abang ataupun nama kakak. Okey. Untuk seterusnya, teori yang telah saya gunakan dalam pembelajaran iaitu 2 teori. Teori yang pertama, teori pelaziman Opera Skinner 1904-1990. Menurut Skinner,
gerak balas boleh diulangi atau tidak diulangi. Jika diberikan peneguhan sebaik-baik sahaja, gerak balas itu ditunjukkan. Iaitu menurut Skinner, gerak balas ni boleh antara dua lah, boleh diulangi ataupun tidak diulangi dengan peneguhan positif ataupun negatif. Okay, macam mana penggunaan peneguhan positif? Contohnya, murid mengemukakan hasil kerja dengan baik. Jadi kesan daripada akibatnya, guru tu mempamerkan hasil kerja murid dan murid diberikan hadiah. Contohnya macam murid dah siap buat kerja tu, jadi guru tu pamer dekat kelas yang hasil kerja murid. Jadi murid tu akan secara tidak langsung akan rasa bangga dengan hasil kerja dan pencapaian mereka. Jadi contohnya untuk peneguhan negatif pula, guru ni akan memarahi murid kerana tidak menyiapkan tugasan. Jadi secara tidak langsung murid tu akan berusaha melaksanakan tugasan agar guru tidak memarahinya. Jadi tindakan murid yang menyiapkan tugasan ni menghapuskan rangsangan ataupun tingkah laku yang tidak diingini. Jadi gerak balas tersebut tidak diulangi oleh murid lagi. Jadi peneguhan, guru perlulah bijak menggunakan peneguhan positif ataupun negatif supaya tingkah laku yang tidak diingini dapat dikurangkan. Okey, seterusnya saya juga menggunakan teori kecerdasan pelbagai, iaitu menurut Gardner pada tahun 1999. Kecerdasan boleh didefinisikan sebagai potensi untuk memproses informasi yang boleh dibiarkan dalam sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah serta membentuk produk yang dinilai oleh sesuatu budaya. Manakala kecerdasan seni pula bermaksud kemampuan untuk meluahkan perasaan melalui seni. Contohnya dalam pengajaran saya, murid menggunakan elemen seni untuk membuat emosi yang berkaitan dengan pembelajaran. Contohnya dalam aktiviti saya tadi ada aktiviti bunga matahari. Jadi murid akan lukis emosi mengikut emosi mereka. Contohnya emosi senyum, marah dan sedih. Jadi guru akan menyuruh murid melukis emosi mereka pada masa itu. Okey. Untuk seterusnya kita pergi pula pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperbaharui. Okey, di sini saya kemukakan beberapa pengetahuan baru saya, iaitu mengendalikan program di sekolah. Contohnya program tilawah Al-Quran. Okay. Macam-macam program lagi lah di sekolah saya. Contohnya ada program untuk pendidikan khas, program lawatan ke Kilang Yakult. Dan yang kedua, untuk mengetahui strategi pengajaran yang bersesuaian mengikut tahap keupayaan murid. Jadi guru perlulah mengetahui strategi pengajaran bersesuaian. Contohnya dalam satu kelas tak semestinya aras kognitif murid kita sama. Ada yang tahap tinggi, ada yang rendah dan sederhana. Dan yang ketiga, mengetahui strategi pengajaran yang bersesuaian mengikut tahap keupayaan murid. Dan guru tu perlu menyemak dan menanda buku latihan murid-murid. Masa Hafizah hari tu di Selia, guru pembimbing, pensyarah pembimbing ni beri pesanan kalau murid tu siap buat kerja, terus kita menanda kertas tu supaya murid tu dapat nilai ataupun murid tu dapat tengok sendiri mana kesalahan yang mereka buat. Okey, dan yang keempat, saya belajar juga penggunaan sistem kehadiran murid di peringkat sekolah KPM secara dalam talian. Ini sebab cikgu saya pregnant. Jadi saya kena isi kehadiran cikgu tu lah. Dan akhir sekali yang paling penting, kawalan kelas menerangkan peraturan kelas kepada murid. Iaitu sebelum memulakan kelas, guru tu boleh menerangkan kepada murid apa yang boleh buat dan apa yang murid tu tak boleh buat. Okey. Dan seterusnya untuk komunikasi, saya belajar juga bina situasi kelas yang interaktif dengan penggunaan bahan bantu mengajar. Contohnya menggunakan strategi belajar sambil bermain, dan perlu ada hubungan yang baik dengan ibu bapa, guru dan murid. Melalui ini kita dapat tahu kelemahan dengan kekuatan murid. Dan guru tu perlu membuat soal selidik dan mengkaji latar belakang murid terlebih dahulu. Baik, seterusnya kita pergi kepada ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Ini beberapa inovasi yang saya hasilkan. Mula-mula saya hasilkan penggunaan token ekonomi. Seperti gambar rajah, token diberikan kepada murid jika menyiapkan tugasan yang diberikan dan menjawab soalan dengan betul. Dan penggunaan teknik high five dapat meningkatkan minat murid. Macam mana nak high five?
Contoh. Okey. Seterusnya murid yang dapat mengumpul token, contohnya ini kan token. Token yang paling banyak akan diberikan ganjaran hadiah. Contohnya pada kelas saya, murid ni dia buat permintaan nak token, nak hadiah apa ni? Stiker Upin Ipin. Lepas tu kelas seterusnya dia tak nak yang sama, dia nak stiker berboy-boy pula. Jadi murid tu akan, bila murid tu dapat ganjaran, akan merangsang murid buat kerja dan dengar kata cikgu. Okey, seterusnya inovasi mix and match. Jadi dalam inovasi ini, murid tu perlu cari padanan supaya dapat dalam ni beri pendedahan kepada murid tentang suku kata terbuka. Jadi murid tu secara tidak langsung, murid tu mahir dalam membantang suku kata terbuka sebab dia perlu mencari yang sepadan dalam suku kata tersebut. Okey, seterusnya ada aktiviti puzzle. Okey, dalam inovasi puzzle ini dapat memberikan gambaran kepada murid tentang adab di sekolah. Contohnya ini berkaitan dengan mata pelajaran pengurusan diri. Okey, ini seterusnya untuk inovasi rumah saya. Jadi dalam inovasi ini dapat memberi gambaran kepada murid tentang urutan nama dalam ahli keluarga. Di dalam rumah saya tu ada urutan dalam ahli keluarga dekat gambar nenek, ayah, mak, ibu. Jadi murid tu perlu cari dalam kotak tersebut dan menampal pada urutan pada apa ni? Pada apa ni orang panggil? Menampal pada gambar rajah yang telah ditetapkan. Okey. Ini adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, reaksi ialah pertama ialah perlu bersedia, iaitu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan. Seperti kita tahulah, persekitaran sekolah kita walaupun semua di Melaka, sekolah di Melaka, tapi sangat jauh perbezaan. Ada yang sekolah suka buat program, ada yang tak suka buat program. Jadi kita perlu menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan sebab itulah sekolah kita. Okey, yang kedua, pengalaman. Menimba pengalaman untuk mengendalikan PDP berasaskan murid yang berbeza kecerdasan. Dan untuk keputusan seterusnya, melatih diri dalam membuat keputusan dengan betul mengikut keperluan murid saya. Dan yang terakhir iaitu kreatif. Kreatif dalam menyediakan pelbagai BBM yang menarik dan sesuai dengan PDP. Okey, untuk diri sendiri pula, aktiviti PDP dan BBM yang menarik sesuai dengan tahap penerimaan murid. Iaitu contohnya macam dalam kelas biasanya ada yang perlu mengasingkan tahap kecerdasan murid. Jadi penggunaan pentaksiran ataupun BBM yang berlainan perlu digunakan untuk menyesuaikan dengan tahap kesesuaian murid. Okey, yang kedua, menggunakan TMK seperti audio, animasi, permainan digital dan video pengajaran secara tidak langsung akan menarik perhatian murid untuk belajar. Dan aktiviti yang dapat menambah kefahaman murid. Dan saya juga perlu meningkatkan pengurusan masa dalam aktiviti sebab dari segi pengurusan masa saya agak lemah sebab saya macam tak bahagikan masa dengan tepat pada set induksi, langkah 1, langkah 2, tapi last kali habis sejam. Tapi penggunaan masa tu perlu ditingkatkan. Okey, untuk yang terakhir, setiap murid berbeza arah kognitif. Dari segi murid ni seronok sekiranya guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Contohnya ada BBM yang berlainan di setiap langkah. Jadi murid tu akan rasa tak bosan dan murid tu menunjukkan tingkah laku yang baik apabila menerima peneguhan positif. Okay, jadi sebab itulah guru tu penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan murid supaya dia tahu nak guna peneguhan positif atau negatif. Okey, ini merupakan rujukan saya. Beberapa rujukan. Okey, terima kasih.